بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. آمين يا رب العالمين. Kita sambung ayat seterusnya pada malam ini, ayat yang ke-37. Bagaimana biasa, kita baca dulu sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. Satu lagi bukti untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Antara bukti-bukti juga ialah matahari yang beredar di orbitnya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa manzilah. Ada terjemahan selain pada manzilah disebut apa? Peringkat. Kat situ sebut peringkat. Lagi ada perkataan lain. Fasa ada tak fasa? Ada perkataan lain selain pada peringkat. Sehingga di akhir peredarannya ia kembali seperti tandan yang kering, berbentuk melengkung menurut pandangan mata. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mungkin mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Tiap-tiap satunya beredar terapung-rapung di orbitnya masing-masing. Dan satu lagi bukti untuk mereka ialah kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh syarat. Ada tafsiran kata bahtera Nabi Nuh.
Dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat mengenderainya. Jika kami kehendaki, kami boleh menenggelamkan mereka. Ketika itu tidak ada yang dapat memberi pertolongan pada mereka, dan mereka juga tidak dapat diselamatkan kecuali dengan rahmat daripada kami, dan kerana kehendak kami untuk memberikan kesenangan hidup sampai ke satu masa. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca pada malam ini ialah sambungan kepada ayat-ayat yang Allah Ta'ala mengajak kita semua berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas tak suara saya ni? Orang perempuan jelas tak? Orang perempuan clear? Jelas Sebab ada orang perempuan kata tak apa jelas? Tak apa jelas? Tadi kita tanya dengar tak, dia kata tak dengar. Macam mana dia boleh jawab tak dengar? Okey, ayat yang kita baca pada malam ini ialah sambungan ayat-ayat yang Allah Ta'ala mengajak manusia berfikir, melihat kebesaran Allah. Kataan dalam surah Yasin ini disebut wa ayatun, ayat. Ayat ialah tanda. Apa maksud kata ayat? Alamah, tanda. Ayat-ayat ada dua jenis. Ayat yang membawa kita kenal Allah, ada dua jenis ayat. Yang pertama dipanggil ayat maqru'ah, ayat yang dibaca. Ada ayat yang kedua, ayat manzurah, ayat yang dilihat. Dua jenis ayat. Abdul Ghani, depan sikit. Depan sikit. Ayat ada dua jenis. Ayat yang membawa kita mengenal Allah ada dua jenis. Ada ayat maqru'ah, ayat yang dibaca. Apa ayat yang dibaca? Quran lah. Ada satu lagi ayat manzurah, ayat yang dilihat. Ayat yang dilihat ni apa dia? Kalau kita kata ayat yang dibaca untuk kita kenal Allah, faham kita ni hamba Allah tu Tuhan, ayat yang dibaca ialah ayat-ayat Quran. Ada satu lagi jenis ayat yang kedua, ayat manzurah, ayat yang dilihat. Apa dia ayat yang dilihat? Alam ni lah, bukan hadis. Bukan hadis, alam. Sebab itulah bila kita kata dalam kita baca awal surah Al-Baqarah tu, bukan ayat Al-Baqarah, ayat-ayat bila kita kata ayat, lihatlah ayat, tanda-tanda. Wa ayatun, tanda-tanda, ayat-ayat. Ayat terbagi pada dua. Apa dia? Ayat yang dibaca, iaitu Al-Quran. Satu lagi ayat yang dilihat, diobserve, untuk membawa kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit kelemahan kita orang Islam, khususnya orang Melayu, kita baca Quran, ayat-ayat yang dibaca. Kelemahan kita yang pertama, kita tidak melihat makna dia. Itu satu hal lah. Bila tak lihat makna, kita sekadar baca. Habis Ustaz, kalau baca Quran tak tengok makna, tak dapat pahala ke? Dapat pahala. Satu huruf tu 10 pahala. Tetapi orang yang baca Quran, tengok makna, lagilah besar pahala ni. Sebab dia cuba memahami ayat yang dibaca. Sebab itulah saya sebut dah sebelum ni, kalau boleh setiap rumah ada Quran terjemahan. Quran terjemahan. Tak kira lah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, ikut selesa masing-masing. Kita masing-masing biar ada Quran terjemahan. Dan kalau boleh, ialah mana-mana kuliah, kalau kita pergi kuliah tafsir, kita bawa Quran terjemahan kita sendiri. Sebab ada perkataan yang kita akan highlight nanti, perkataan-perkataan penting. Contoh malam ni kita baca wa ayatun lahum, dan ayat untuk mereka. Ayat ada dua makna. Satu ayat yang dilihat, satu ayat yang dibaca. Mungkin kita boleh catat. Malam ni kita ingat
balik nanti kena roti canai, esok tak ingat lah. Jadi kalau kita baca balik Quran, jumpa yang kita catat ini, kita akan ingat makna ayat. Ada dua jenis, ayat yang dibaca dan ayat yang dilihat. Satu lagi, selain pada kita yang tak baca makna, satu lagi kita orang Islam ataupun orang Melayu kita lah, kurang sedikit berinteraksi dengan ayat-ayat yang dilihat. Kita sebenarnya Islam mengajar surah Yasin yang kita selalu baca ini, mengajar kita supaya selalu melihat. Kalau sebelum ni ayat-ayat tentang tumbuh-tumbuhan, sekarang ni ayat tentang kejadian alam yang seterusnya, supaya kita perhati. Yang malam ni wa ayatul lahumun, tak apa malam ni, tanda kebesaran Allah. Malam ni apa dia? Malam yang kami, kalau dalam terjemahan yang ada dengan saya ni, dia kata satu lagi bukti ialah malam kami hilangkan siang. Ada perkataan lain tak? Selain pada hilangkan. Apa? Kami gaibkan. Maksud saya sekarang bukan kita cuba teka makna yang ada dalam terjemahan. Ada perkataan lain. Tanggalkan. Okey, saya sebenarnya kalau saya mengajar tafsir mana-mana tempat, saya akan lebih seronok kalau ada banyak versi. Yang dengan saya tulis perkataan malam kami hilangkan siang. Yang tadi ada kata kami tanggalkan siang. Jadi kalau ada bahasa Inggeris pun tak apa. Lagi banyak perkataan. Permulaan ni kita dapat gambaran dulu tentang apa makna ayat yang kita baca. Sekarang Allah Ta'ala kata antara tanda kekuasaan Allah ialah malam yang kami tanggalkan, kami hilangkan siang daripada malam itu. Tiba-tiba manusia berada dalam keadaan muzlimun, dalam keadaan gelap. Tapi ada juga orang tak malam pun dia gelap. Kuliah subuh tu semakin cerah, tapi dia gelap ni sampai habis kuliah. Dia pergi dengan kuliah zuhur, dengar khutbah Jumaat, gelap je dia. Sehinggalah dia cegah balik bila Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, baru cegah. Tapi ini maksud ialah sebab nak mengajak kita. Sekarang ni saya nak ambil perkataan naslakhu. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu. Naslakhu ni orang Arab guna untuk melapah daging. Naslakh. Naslakh ni kita nak sembelih korban ni, masa kita lapah daging. Tak apa, tak tanya kita. Nak lapah daging, lembu dah sembelih. Kulit tu kita akan lapah kulit, bukan lapah daging, lapah kulit. Lapah kulit itu akan tertarik keluar, tinggal daging. Subhanallah, ada ulama Islam dalam bidang astronomi yang ambil gambar kedudukan bumi yang menghadap matahari. Bumi yang menghadap matahari siang ke malam? Malam. Bumi yang menghadap matahari siang. Dan bumi ini akan terus bergerak, akan terus bergerak di atas orbit dia, mengelilingi matahari. Matahari keliling bumi ke bumi keliling matahari? Matahari keliling bumi. Sains dapat A ke B? Bumi mengelilingi matahari. Dalam mengelilingi matahari itu, bumi pun dia berpusing. Dia berpusing dan dia bergerak mengelilingi matahari. Dia berpusing. Jadi pusingan dia ni mana-mana yang menghadap matahari itu siang lah. Yang membelakangi matahari ni malam. Dia berpusing, berputar malam siang. Dan dia bergerak mengelilingi orbit dia. Dalam berputar ni dia mengelilingi. Ini dalam masa 365 hari. Satu keliling matahari ni setahun. Pusingan dia ni setiap hari menghadap matahari tak menghadap itu akan jadi satu hari lah. Yang menghadap matahari siang, yang membelakangi matahari malam. Tapi kalau dilihat di keadaan bumi dengan cahaya matahari
pergerakan itu subhanallah, dia ada gambar gajah dia, tapi kita tak ada visual lah. Ada usaha yang dibuat untuk visualize, nampak gambar macam dikoyak, bumi itu dikoyak. Dia macam mana nak buat ni? Kena buat bola patut malam ni, ambil lampu. Tapi gambarannya cukup tepat dengan perkataan dalam surah Yasin ini, naslah, seumpama sedang melapah siang, cahaya yang kat bumi ni dia sedang dilapah. Yang cerah ni dilapah yang tinggal ni gelap. Pergerakan tu sebab dia bergerak, dia bulat, dia bergerak menghadapi matahari dan dia berputar. Kedudukan itu macam siang cerah tadi dilapah dari gelap. Siang habis cerah ni habis gelap. Ini yang tepatnya penggunaan naslah. Di antara tanda kekuasaan Allah, malam dilapah daripadanya, ditanggalkan daripadanya siang. Orang Arab menyebut seolah-olah menyelimuti. Malam ini menyelimuti, selimut kepada malam ini ditanggalkan. Naslah. So wording ataupun penggunaan perkataan dalam Quran, ayat ni turun zaman Mekah. Saya sebut awal-awal lagi surah Yasin ini turun zaman Mekah. Zaman ni dah ada kapal angkasa ke? Zaman surah Yasin ni turun, adakah dah ada dah satelit yang orang boleh nampak angkasa? Tak ada lagi. Tetapi bagaimana hebatnya Quran yang turun di Mekah boleh memberi gambaran. Dan hari ini dengan alat-alat yang moden, manusia melihat, manusia nampak pergerakan bumi, cahaya itu macam siang, cahaya ni dibuang. Subhanallah. Itulah secara tafsirannya. Kalau visual yang ada masa, sahabat-sahabat yang ada masa duk main internet itu, cuba tengok kejadian pergerakan bumi yang menghasilkan siang dan malam. Dan dia berkait juga dengan pasang surut air laut, cuma tak disebutlah di sini. Naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Dan tiba-tiba manusia itu berada dalam keadaan gelap gelita. Tapi kita ni sebenarnya orang akan mengambil iktibar perkara yang dia rasa pelik, yang dia rasa jarang-jarang. Kita sekarang ni sebab siang malam, sejak kita baby lagi, kita daripada kita kecil ada siang malam, dan kita tak terasa apa. Terus-terang saya cakap, saya sendiri pun bila siang kita keluar cari makanan, cari rezeki, habis maghrib balik, hari ada kuliah, siap nak pergi kuliah, balik kuliah makan, lepas makan tu tengok anak, lepas tu lepas tengok anak tengok bini, lepas tengok bini tidur, lepas tu besok bangun balik pergi kerja cari rezeki. Tapi surah Yasin yang selalu kita baca ni sebenarnya menggalakkan kita supaya memerhati, supaya berfikir. Wa ayatul lahum, ini tanda kekuasaan Allah. Mana ada kalau inilah Tuhan, inilah Tuhan yang ciptakan siang malam silih berganti. Ada tak hari Allah terlupa? Ada tak hari yang Allah tersilap? Lepas siang, siang lagi. Dan adalah tempat-tempat di dunia ini yang siangnya lebih panjang pada malam. Ada tempat yang malamnya lebih panjang pada siang. Kalau di kutub utara, di kutub selatan, berbulan-bulan siang saja. Itu kuasa Allah sebenarnya. Kalau ada sembahan-sembahan lain atas muka bumi ini, adakah dia boleh uruskan siang dan malam? Kadang-kadang dia tengok, nampak hiang, dia buat, dia panggil Tuhan, lepas tu dia sembah. Yang macam tu nak uruskan siang dan malam. Banyak orang yang berfikir. Sebab itulah dalam Quran banyak ayat suruh kita fikir. Dah ustaz, Allah teori dia malam ni. Teori nak sebut senang lah fikir siang dan malam. Tapi inilah wa ayatul lahu, ayat ni nak tanam akidah supaya orang melihat kebesaran Allah. Sebab tu kita bimbang, kita baca surah Yasin, kita selalu baca, tapi kita tidak interaksi dengan surah Yasin. Surah Yasin suruh kita fikir, tengok kebesaran Allah bila malam, bila siang.
kita kena buat juga, walaupun sedikit demi sedikit. Maknanya lepas ni kita baca ayat-ayat surah Yasin ni, kita terasa, biarlah kita terjeling makna, tengok oh ini Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Tak cukup itu lagi, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini Allah Ta'ala nak, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, dan matahari tajri. Dulu dalam ilmu astronomi, ilmu-ilmu sains angkasa ni, di peringkat awal, ahli-ahli astronomi kata, bagaimana saya sebut tadi, bumi berputar dan bergerak mengelilingi matahari. Matahari bergerak ke tidak? Di peringkat awal dulu, orang-orang sains kata matahari ni tak bergerak. Planet-planet je yang bergerak mengelilingi matahari. Tetapi setelah kajian demi kajian, mereka buat kajian-kajian alat moden ni, akhirnya mereka tu maknanya mendapati bahawa sebenarnya matahari sendiri pun, kedudukan dia tu pun dia berputar. Dia berputar, dan matahari ini juga bergerak di dalam bima sakti. Dalam bima sakti, matahari itu sendiri bergerak. Kalau di peringkat awal kajian dulu, dia kata matahari ini adalah himpunan gas hidrogen, helium 75% ada gas hidrogen, kemudian kandung dalamnya helium, bahan bakar yang begitu hebat. Saya nombor yang dia orang tulis pun kita tak cukup nak bilang kosong, berapa ketul kosong. Kata bakar, bahan bakar api neraka matahari ni. Dia sebut bahawa matahari ni diameter dia 1.3 juta kilometer diameter. Diameter ni kurang hitam tak? Kalau bulatan ni dari hujung ke hujung diameter. Dari hujung ke hujung diameter. Sejauh 1.3 juta kilometer, besar. 1.3 juta kilometer dari Kampung Lindungan sampai mana? Sampai KL tak? Lebih lagi. 1.3 juta kilometer diameter matahari. Dan disebut bahawa dari segi ukuran lilik, ada saya ambil sikit, dia kata 325 kali besar, lebih besar daripada bumi. 325 kali lebih besar daripada bumi, dan suhu di permukaan dia 6000 darjah Celsius. Ni bila nombor-nombor ni kita pun tak berapa nak terbayangkan. Okey. Kita nak telur separuh masak. Mendidih air tu berapa darjah Celsius? 100. Biasa masak telur. Telur ayam lah. Kan? Bukan telur sendiri. Telur ayam 100 darjah Celsius nak masak. 100 masak telur tu. Yang permukaan matahari 6000 darjah Celsius, dengan besar diameter dia 1.3 juta kilometer tu, dan dia kata inti dia 20 juta darjah Celsius. Tak terbayang 20 juta darjah Celsius. Saya refer dalam buku tentang astronomi ni, 20 juta tu ada berapa biji kosong kita nak bilang. Oh 3 biji. Oh 6 biji. 20. Oh 20 juta darjah Celsius. Dan di dalam ilmu astronomi, matahari dianggap sebagai salah satu bintang yang kecil di dalam bima sakti. Matahari adalah salah satu bintang yang kecil. Dia tidak termasuk di dalam bintang-bintang planet-planet yang kategori raksasa. Dah dia tu 325 kali ganda lebih besar daripada bumi. Dah mana manusia yang rasa angkuh, sombong, ego sangat? Kita ni, saiz kita berapa kilo? Berapa kilo? Berapa kilo? 60? 65? Lebih kurang kita. Kan? Kita ni, kita ada orang 60 kilo, 70 kilo. Duduk kat Kampung Lindungan. Kampung Lindungan duduk dalam negeri mana? Negeri Selangor. Selangor duduk dalam negara mana? Malaysia. Malaysia duduk dalam benua mana? Asia. Asia duduk dalam planet mana?
Bumi. Allah, kalau bumi ni nak sampai kat kita ni kecil je kita. Nak banding dengan matahari itu lagi kecil. Dan matahari itu dianggap sebagai salah satu bintang yang kecil dalam sistem suria, dalam Bima Sakti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang kita baca setiap kali baca Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian semesta alam. Supaya masa kita mula solat, kita rasa kecil je kita, lemah je kita. Matahari ni pun kecil, tetapi bahan bakar yang cukup hebat matahari ni. Disebut bahawa dzalika taqdirul azizil alim. Inilah takdir. Takdir ini ketentuan yang Allah Maha berkuasa, Maha mengetahui, yang telah letakkan ketentuan jarak bumi dengan jarak matahari. Bumi bergerak, disebut oleh ahli sains, kalau kedudukan bumi sekarang dengan bahan bakar matahari yang hebat, kalau bumi ni bergerak rapat sikit ke arah dekat dengan matahari, apa akan jadi? Hangus, hancur lebur, terbakar seluruh bumi ni kalau bergerak dekat sikit dengan matahari. Dan disebut oleh ahli astronomi, sekiranya bumi ni bergerak jauh sikit je daripada matahari, maka seluruh lautan ini akan jadi beku semua. Dan siapa yang letak kedudukan bumi tepat keperluan dia? Dzalika takdir. Itulah takdir, ketentuan Allah yang Maha Azizil Alim, yang Maha Perkasa, yang Maha Hebat, lagi Maha Mengetahui. Allahu Akbar. Itu keadaan matahari. Dan kalau kita kata matahari yang begitu hebat bahan bakar dia pada hari ini, bagaimana matahari itu dengan bumi, dengan api di bumi ini? Api di bumi dengan api matahari, mana hebat? Sudah pasti kita kata hebat api matahari. Dan kita ni kalau terkena api bumi boleh tahan tak? Lepas ni nak isap rokok tu, bukan nak suruh isap rokok ni, pada orang yang isap rokok tu boleh ambil iktibar. Aku nak try sentuh api rokok. Dengan api rokok kita tak tahan. Dengan kalau kena api matahari macam mana? Boleh tahan? Bagaimana pula dengan api neraka Jahannam, yang Allah Ta'ala kata api yang ada dalam alam sekarang terlalu kecil nak banding dengan api yang ada dalam neraka sana. Allahu Akbar. Tapi ada orang-orang yang boleh bergurau bodoh, yang berkata tak apalah kita masuk neraka dulu, nanti last sekali kita orang beriman mengucap 2 kalimah syahadah ni, last sekali kita masuk syurga juga. Tak apalah kita masuk neraka dulu kejap. Ambil api rokok tu letak kat tangan, dia tengok boleh tahan berapa minit. Jangan main-main. Banyak lagi perkara lain kita boleh gurau. Jangan bergurau dengan perkara akidah ini. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dan matahari tajri dalam bahasa Arab, kalau anak-anak berlari, tajri maksudnya berlari. Kalau air maksudnya mengalir, tajri. Itulah. Dan dari situlah timbulnya perkataan sedekah jariah. Sedekah, perkataan jariah itu datang dari tajri juga. Tajri al-jariyah. Jadi sedekah jariah maknanya sedekah yang berpanjangan. Kalau air mengalir, kalau budak berlari, kalau sedekah jariah. Macam orang yang bagi kipas kat masjid ni. Oh, Akbar. Dia duduk kat rumah, dia duduk kat kampung dia tolong beli kipas untuk masjid. Orang dengar kuliah malam ni dapat duduk kat kipas rasa sejuk je, selesa je nak dengar kuliah, nak tidur pun selesa dalam kuliah kan. Jadi itu jariah, maknanya manfaat kipas tu jariah, terus berlari, terus berjalan. Itu. Dan matahari wasyamsu tajri, matahari juga berlari limustaqarrin laha. Dalam terjemahan ditulis apa tu? Limustaqarrin laha apa maksud dia? Matahari beredar di orbit ni.
menuju ke mustaqar. Mustaqar dalam bahasa Arab qarar. Mustaqar ialah satu tempat yang dia qarar, dia duduk diam. Dalam perkara ni pernah pada suatu hari Abu Zar menceritakan ketika Abu Zar duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar duduk dengan Rasulullah. Lepas tu malam menjelma, matahari hilang, matahari terbenam. Jadi Rasulullah tanya Abu Zar. Rasulullah kata, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams? Abu Zar, kau tahu ke matahari ni pergi ke mana? Pergi mana? Balik kampung ke, jumpa mak ke, pergi ke mana? Wahai Abu Zar, kau tahu ke? Ini kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda baginda tanya sahabat. Baginda bertanya, orang panggil two-way communication. Nabi dia tanya sahabat jawab. Dia kata, sahabat kata wallahu alam. Yang ni Nabi tanya. Bukan saja tanya, ada kala Nabi berteka-teki pun dengan sahabat. Ini Rasulullah. Pernah Rasulullah berteka-teki. Apakah pokok yang daunnya tak jatuh atas tanah? Pokok apa? Masa Nabi teka-teki itu, ada seorang budak, nama dia Abdullah ibn Umar. Anak Sayyidina Umar, dia masih kanak-kanak lagi. Dia cerita kisah ni. Abdullah ibn Umar kata, masa Nabi buat teka-teki, daun apa yang tak jatuh atas tanah? Abdullah ibn Umar kata, aku tahu dah jawapan ni. Aku rasa aku tahu dah. Tapi aku tak nak jawab, sebab orang tua ada ramai. Menghormati orang tua. Kalau aku jawab nanti orang tua tak boleh jawab, malu dia orang. Ini akhlak Abdullah ibn Umar. Dia diam je. Lalu bila tak ada sahabat boleh jawab, Rasulullah pun bagi tahulah jawapan dia. Pokok daun. Tak ada Abdullah ibn Umar ke kat sini? Rasulullah kata daunnya ialah daun pokok kurma. Abdullah ibn Umar kata, aku nak jawab dah tadi. Sebab pokok kurma ni daun dia tak jatuh. Yang jatuhnya pelepah dia. Jatuh, tapi jatuh pelepah. Daun tak jatuh macam kita lah pokok kelapa. Pokok kelapa, daun kelapa jatuh ke? Yang jatuhnya pelepah tu. Jadi Rasulullah ada masa dia tanya, ada juga teka-teki kan. Balik teka-teki, balik rumah teka-teki. Apa? Masuk segitiga, keluar bergulung. Mai teka-teki pula, tak tahu. Masuk segitiga, keluar bergulung. Seluar dalam. Masuk segitiga, keluar bergulung. Langsung mengarut lah ni. Jadi nak bagi tahunya Rasulullah ni ada masa baginda bergurau, bertanya sahabat. Ada kala balik ni yang datang seorang-seorang boleh buat teka-teki kat isteri kat rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh pada kita. Baginda ada masa bergurau senda, baginda ada masa ni yang ni Nabi tanya. Bila maghrib Rasulullah tanya, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams? Abu Zar, kau tahu ke matahari ni pergi ke mana? Abu Zar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu ini adab para sahabat. Kalau dia tak tahu, dia tak bijau, dia tak pandai-pandai. Orang Terengganu kata buat bijau, tak tahu jawab juga. Pernah saya tanya gitu. Kita ni, saya sebutlah kat satu tempat, kita ni kalau Al-Fatihah, kita nak ulang kaji Fatihah, kita dengar Tok Imam baca sembahyang maghrib, sembahyang subuh, sembahyang Jumaat, sembahyang tarawih, Tok Imam baca kuat Al-Fatihah, kita boleh ulang kaji, dengar Tok Imam baca Al-Fatihah kuat. Kalau tahiyat akhir, sembahyang apa yang sunat Tok Imam baca kuat? Tahiyat akhir. Kalau Fatihah banyak sembahyang maghrib, subuh, isyak, tarawih, sembahyang Jumaat, kita boleh ulang kaji lah, dengar. Itu Al-Fatihah nak ulang kaji. Kita nak ulang kaji tahiyat akhir. Sembahyang apa yang sunat Tok Imam baca tahiyat akhir kuat? Solat? Nasib baik tak ada yang jawab. Tak ada solat pun.
Saya nak cerita tentang bijak. Ada juga orang yang pernah jawab, Ustaz, salat jenazah tak? So nak baca tahiyat akhir kuat. Itu maksud kata bijak tadi tu. Memandai-mandai. Jadi para sahabat Nabi, kalau mereka confirm tak tahu, mereka tak memandai-mandai jawab. Mereka tak memandai-mandai. Tapi ada kala mereka jawab sebab mereka tahu. Itu pun tak berapa tepat dalam beberapa situasi. Jadi bila Nabi tanya, mereka jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Dan kita akhlak yang baik, kita tak tahu, kita jawab wallahu a'lam. Jangan pandai-pandai jawab. Walaupun kita ni banyak ilmu, kita selalu datang majlis ilmu, ada perkara-perkara yang ditanya kita tak tahu, jangan kita pandai-pandai jawab. Para sahabat mereka biasa menjawab Allahu a'lam. Yang ni Allah wa rasuluhu a'lam. Dua-dua bolehlah. Lalu Rasulullah pun bagi tahu, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsh. Rasulullah kata sesungguhnya matahari ni dia bergerak sehingga sampai ke mustaqar. Mustaqar ialah tempat henti, last point dia, di bawah arash. Fatakhirru sajidah, lalu matahari sujud kepada Allah. Matahari sujud pada Allah di bawah arash. Fala tazalu kadzalik hatta yuqalu laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Matahari ini terus sujud berada di bawah arash, terus sujud pada Allah. Sebesar-besar matahari itu, sehebat-hebat matahari itu sujud pada Allah. Kita manusia ni kadang-kadang malas nak sujud pada Allah. Ada suami-suami yang malas nak sujud pada Allah. Isteri datang dengar kuliah. Ada isteri-isteri yang suami dia datang masjid, dia nak sujud pada Allah, cukup culas, berat. Matahari sujud pada Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, kata Rasulullah, matahari ni pergi sampai ke mustaqar, dia duduk kat situ, dia sujud pada Allah. Dan sehinggalah dikatakan padanya, kembali kamu ke tempat kamu, asal kamu. Lalu matahari ni pun kembali dan dia terbit kembali dari sebelah terbitnya. Kemudian begitulah dia bergerak sehingga sampai ke mustaqar, di bawah arash, dia sujud lagi. Dan demikianlah pergerakan matahari, dia menghilang sampai ke bawah arash, dia sujud di bawah arash, sehingga dia diperintahkan untuk terbit kembali. Matahari pun terbit kembali, sehinggalah akhirnya pada sampai satu ketika matahari ini disuruh terbit. Matahari ini terbit dari tempat terbenamnya. Lalu ditanya pada Rasulullah, Rasulullah tanya, wahai Abu Zar, kau tahu tak bila tu matahari terbit dari tempat terbenam? Kalau biasa bila disuruh dia akan naik di tempat naik dia. Apa panggil apa? Sunset ke sunrise? Sunrise. Sunrise. Dia naik dari sebelah timur, naik timur. Rasulullah kata sampai satu ketika apabila matahari itu sedang sujud di bawah arash, diperintahkan terbitlah kamu. Lalu ketika itu matahari ini terbit dari sebelah barat. Wahai Abu Zar, kau tahu tak matahari itu terbit di sebelah barat itu waktu bila? Iaitulah pada hari la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari itu ialah hari yang tak ada manfaat dah kalau baru nak beriman pada hari itu. Sebelum ni tak beriman. Kalau matahari naik di sebelah barat, masa tu baru nak beriman, tak bermanfaat dah. Tak bermanfaat dah. Moga-moga kita tak sampai pada saat itu. Takut ujian, suasana suasana kiamat ini sangat hebat. Matahari naik di sebelah barat. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kepada kita husnul khatimah. Itu yang penting. Bagaimana tak berguna beriman bila matahari naik di sebelah barat, juga tidak berguna lagi beriman ketika nyawa sampai ke halqum. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari dia bergerak di tempat orbitnya sehingga sampai ke mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Kemudian Allah Taala masuk kepada yang seterusnya, wal qamar.
Sebab tu saya minggu lepas saya kata minggu ni ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di angkasa, malam, siang, matahari. Ini hebat surah Yasin. Sebab itulah anak-anak kita yang belajar sains di sekolah tu digalakkan sangat supaya mengambil iktibar. Bukan sekadar kita belajar sains, belajar angkasa, belajar astronomi, tapi dalam Quran pun banyak menggalakkan kita supaya observe, kita berfikir. Seterusnya wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan kami tentukan pada bulan ini ada fasa-fasa, ada peringkat-peringkat. Memang dalam ilmu falak bulan ni dia ada 28 peringkat. Kalau orang yang belajar, saya ingat ini satu perkara yang saya agak rugilah. Masa saya duduk di Yaman dulu, adalah pergi ke kampung-kampung jumpa pakcik-pakcik tua. Pakcik-pakcik ni dia kata dia orang ni ada ilmu peringkat-peringkat bulan. Kalau kita kira 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi dia orang tua kat kampung ni yang duduk kat padang pasir, mereka tengok bulan tu, mereka boleh sebut ada banyak nama. Nama kalau dalam tafsir ni Asy-Syartan, Al-Bittin, Thuraya, Dubran, Haqmah, Han'ah, Dhira, Nathra, Tarf, Jabha, Kharatan, Sarfah, Awa, Samad, Ghafar, Zabanian, Aklil, Qalb, Syaulah. Banyak lagi. Dia ada 28. Saya sebut satu-satu pun terus terang saya cakap, saya pun tak faham. Tapi ini nama peringkat bulan yang orang tua-tua harap. Ada sesetengah saya pernah pergi, pakcik tu pernah tegang kat saya, tapi saya pun blur, tak boleh nak faham. Dia tunjuk peringkat bulan tu, dia kata sekarang ni tak boleh pergi ambil madu lebah. Madu lebah tu dia orang nak pergi ambil, dia orang pilih. Hari tengok bulan ni, okey, peringkat ni boleh pergi ambil, ni tak boleh pergi ambil. Madu tahu madu? Madu lebah lah. Jadi dia kena ingat. Tuan yang biasa beli madu, tahu tak nak kenal madu asli macam mana? Madu asli, cara nak kenal dia madu asli ni, kalau kita bawa balik ke rumah, isteri marah. Itu madu asli dia tu. Jadi tak nak ceritanya bulan, cerita lain nanti. Pakcik yang dia ni memang berniaga madu. Jadi dia cerita kat saya, nak ambil madu ni pun kena tengok bulan, Thuraya ke, Khal'an, Syartan ke, baru boleh ambil. Macam kita lah, orang nak ke laut, orang nak ke padang pasir, dia orang tengok bulan ni. Subhanallah, ini satu ilmu. Manazil. Wal qamara qaddarnahu manazil. Dan bulan ini kami tentukan adanya manazil, fasa-fasa ataupun peringkat-peringkat. Dia tak keluar, bulan dia tak keluar terus mengambang itu. Dia keluar sebab tu dah orang tengok anak bulan. Orang tengok anak bulan, yang nak tengok raya. Kita di Malaysia kalau raya haji tak tengok anak bulan. Di Arab Saudi nak menentukan 1 Zulhijjah pun dia orang tengok anak bulan. Barulah, sebab tu hari wukuf. Dia orang bergantung pada tengok anak bulan 1 Zulhijjah. Bagaimana kita tengok anak bulan 1 Ramadan, 1 Syawal tu. Tengok anak bulan, tengok. Menyimpan muka besar, raja-raja. Malah ni nampak dah anak bulan kan. Mak bulan tak pernah nampak. Jadi tengok anak bulan. Jadi dia manazil. Manazil maknanya fasa-fasa. Matahari Allah tak sebut manazil. Matahari dia seketul besar itu. Tapi bulan dia manazilah. Wal qamara qaddarnahu, dan bulan kami takdirkan, kami tentukan manazilah, dia berperingkat-peringkat. Hatta ada kal urjunil qadim. Manazil hatta ada kal urjunil qadim, sehingga bulan ini kembali menjadi seperti urjun. Urjun ni tandan.
Tandan kelapa ke, tandan pisang ke, bila dia kering, dia berbentuk kaus, berbentuk bengkok. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa bulan ini, subhanallah, bulan Allah tak sebut permulaan itu urjunil qadim. Allah tak sebut bulan itu bila masih anak bulan bengkok seperti tandan kering. Tapi yang sebut tandan kering ni ketika bulan dah nak habis dah, di hujung bulan. Barangkali sebab apa? Sebab dapat duit gaji ke, sebab tak dapat duit gaji hujung bulan ni jadi sedih sikit, kering jadi. Nipis. Kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara, dan tidaklah matahari dapat kejar bulan. Subhanallah. Matahari tak akan dapat kejar bulan. Tak boleh nak kejar bulan. Sebab apa tak boleh nak kejar? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara, mudrik adraka yudriku ni macam dapat tangkap. Matahari tidak akan sekali-kali dapat tangkap, dapat kejar bulan tadi. Sebab masing-masing berada di atas orbit lain-lain. Dia tak pergi kacau. Dahlah matahari ni sujud pada Allah. Allah Ta'ala tentu dah bergerak di atas orbit dia. Bulan dah tentu dah letak orbit dia. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak akan mendahului siang. Bila waktu siang, malam dia tak potong queue. Matahari dia tak pergi terkam masuk orbit bulan. Bulan dia tak pergi masuk orbit. Yang lari daripada orbit ni siapa? Manusia yang selalu lari daripada orbit yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Manusia, Allah Taala kata sembah Allah, dia sembah selain pada Allah. Allah Taala kata laki dengan perempuan, laki pergi cari laki, perempuan pergi cari perempuan. Manusia yang lari daripada orbit Allah. Kalau bulan, bintang taat patuh kepada Allah, mereka tak bertembur, siang tak potong malam, malam tak potong siang. Ini supaya manusia di samping melihat kebesaran Allah, manusia juga berfikir bahawa semua makhluk-makhluk ini sentiasa taat. Wa kullu fi falakin yasbahun. Semua itu mereka, makhluk-makhluk Allah ini di atas falak, yasbahun, mereka berenang. Yasbah, kat sini dia tulis apa? Terapung-apung. Dalam tu ada terjemahan, dia tulis apa? Fi falakin yasbahun. Yasbahun, beredar. Yasbahun, asal perkataan Arab maknanya berenang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari, bulan semua ni di atas orbit dia seolah-olah berenang. Subhanallah. Memang sekarang kalau dilihat dengan alat-alat moden hari ni, planet-planet yang berada di angkasa sana, pergerakan dia memang macam sedang berenang. Dalam keadaan berenang di atas orbit-orbit masing-masing. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan ayat, tanda supaya manusia berfikir juga. Sekarang turun ke bumi sikit, masuk dalam laut pula. Masuk dalam laut. Ayat awal-awal minggu lepas atas darat tumbuhan. Awal-awal ayat malam ni naik ke langit, sekarang turun ke laut. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan ayat juga bagi mereka supaya melihat kekuasaan Allah. Kami telah isikan zuriat-zuriat mereka di dalam fulkil mashhun, mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh syarat. Ada tafsiran kata dimaksudkan di sini ialah bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang kata ini secara umum, maknanya tanda kekuasaan Allah, adanya kapal-kapal yang berlayar di laut mengisi manusia. Biasa kapal ni berat berapa kilogram? Kita berat 70 kilo tadi. Tenggelam dalam laut. Batu tenggelam. Tapi seberat-berat kapal kargo tu, satu kontainer 40 feet tu, berat, besar. Tapi boleh berlayar di dalam lautan. Boleh mengisi barang yang banyak. Manusia yang begitu ramai.
Kalau dulu orang Malaysia pergi ke Mekah naik kapal laut, sekarang tak ada dah. Ada yang dalam masjid kita yang ada pengalaman. Tak ada. Generasi yang pergi ke Mekah dulu dengan kapal laut. Sebab tak nampak naik kereta kuda. Naik kapal laut, naik jet ski. Kan? Jadi ada atuk-atuk kita yang dulu sempat kan, tahun 60-an dulu Allah mengajak manusia berfikir. Sekarang orang di langit, di darat, di laut pun semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab itulah Islam sentiasa menggalakkan umatnya berfikir, melihat kebesaran Allah. Barang pun banyak, zuriat pun banyak. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan juga untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat tunggang. Dalam tafsir menyebut antaranya Allah cipta unta untuk tunggangan di padang pasir. Dan ada juga kenderaan apa saja bentuk kenderaan Allah Ta'ala ciptakan. Kalau dulu kenderaan dalam bentuk binatang lah, Allah Ta'ala ciptakan supaya manusia boleh naik. Fikir juga tentang penciptaan. Bagaimana saya sebut surah Yasin ini adalah surah Makkiyah ke Madaniyah? Makkiyah, yang turun zaman Mekah. Jadi ayat-ayat ni memang ayat nak tanam akidah. Nak tanam akidah, nak kuatkan akidah, kena banyak berfikir. Kalau ada saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam, kita ajak mereka berfikir. Allah yang ciptakan alam ini. Siapa yang cipta? Sudah pasti Tuhan yang berkuasa, yang tak sama dengan mana-mana Tuhan. Dah pasti Allah ini yang maha berkuasa, mencipta lautan, mencipta udara, mencipta planet dan sebagainya, supaya mereka melihat, menilai kebesaran Allah. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka. Ketika itu tidak ada dah orang yang boleh memberi pertolongan pada mereka, dan mereka tidak akan diselamatkan. Kalau Allah Ta'ala nak tenggelam, kan tenggelam. Ada tak kapal-kapal yang tenggelam? Ada. Kapal apa tenggelam? Titanic. Titanic selalu. Titanic lah, sebesar-besar Titanic tu pun tenggelam. Titanic tu apa? Kan, sebesar-besar itu cerita lah. Tapi cerita itu pun berdasarkan pernah ada peristiwa berlaku. Kan, pernah ada dalam sejarah. Cerita Titanic tu ada dalam sejarah, sebab tu dia orang buat cerita. Tapi tak Titanic pun berapa banyak dah kapal yang karam, yang hebat-hebat pun karam. Jadi ini semua kuasa fala sarikha lahum, dan tidak ada yang akan menyelamatkan. Cuma dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut manusia ni bila duduk dalam kapal, bila datang gelombang yang besar, mereka semua mengingat Allah. Bila datang gelombang besar, ingat Allah. Bila dah kembali tenang di lautan, mereka lupa balik Allah. Macam kita naik kapal terbang, bila dekat kapal turbulence tu, air pocket, masa Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang pakai taxi pun ya Allah. Tengok pakaian tu 1/3 pada tubuh, tapi ya Allah juga. Ini. Bahkan yang mengaku ateis, yang mengaku tak bertuhan pun, oh my God. Kenapa jadi gitu? Oh my God, dia tengok langit. Kenapa? Dia kata dia tak beragama, dia kata dia tak bertuhan. Dia kata sembah Tuhan yang kat dalam tempat-tempat sembahyang dia. Tapi kenapa? Oh my God. Inilah naluri yang Allah Ta'ala ciptakan pada dalam jiwa manusia ini. Perasaan mengakui ketuhanan, kehebatan satu kuasa. Tuhan lah. Nama dia Allah. Fala sarikha lahum. Kalau Allah Ta'ala wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum. Kalau Allah Ta'ala nak tenggelamkan kapal-kapal ini, nescaya Allah Ta'ala akan tenggelam. Wala yunqadhun. Allah Ta'ala tak ada orang lah yang akan dapat menyelamatkan dia. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Tidak lain dan tidak bukan, melainkan segala-gala perkara ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri, sehingga sampai satu masa, sehingga kamu mati ataupun berlaku kiamat. Semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita berhenti dulu pada ayat malam ni. Ayat seterusnya ni cerita perangai manusia pula. Walaupun dia cerita dah kebesaran-kebesaran Allah, mereka masih tidak beriman. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah minggu depan. Ada sedikit satu soalan malam ni yang bertanya agak panjang. Cuma saya cukup kesimpulan soalan yang bertanya, iaitulah berkenaan dengan orang perempuan yang pergi ke Mekah, nak pergi ke Mekah, kemudian datang bulan period haid. Soalan dia tanya, dia nak ke Mekah, nak turun ke Mekah, tapi 2 hari sebelum turun ni datang bulan. Macam mana? Termasuk yang ditanya juga, boleh ke tidak dia nak ambil pil? Pil menahan bulan. Bukan bulan atas langit tadi tu, menahan datang bulan. Yang pertama sekali berkenaan dengan pil ni, dibincangkan ada sama ada berkait bukan saja untuk pergi umrah, berkait ada orang dia kait di soalan ni pernah ditanya juga, boleh tak dia nak ambil pil untuk tak datang haid supaya dia dapat puasa penuh sebulan Ramadan. Puan dia nak tanya gitu. Yang nak pergi haji dan ada juga yang nak pergi umrah, dia sampai masa begitu dia takut datang period, dia nak makan, nak tahan haid. Jadi ada ulama yang menyatakan kepada yang kalau nak pergi haji ataupun dalam konteks nak pergi nak ihram itu, sekiranya mendapat nasihat daripada doktor muslim, tapi itu tidak ada perkara-perkara yang fizikalnya yang diharamkan dan tidak ada side effect kepada seseorang itu, maka diharuskan. Walau bagaimanapun lebih afdal sekiranya dia biarkan. Maknanya haid itu pun datang daripada Allah juga. Dan kita ada kaedah, kalau orang nak terbang nak pergi ke Mekah, macam mana ustaz? Dan kalau dia terbang dalam keadaan period nak ihram, macam mana? Nak ihram tidak syarat suci. Nak berihram pada perempuan itu sampailah dalam kapal terbang, kalau dia nak masuk Mekah dulu, sampai miqat kita Malaysia ni, kapal terbang bagi tahu kita niat ihram. Kita niat ihram, yang suami pun niat ihram, yang isteri pun niat ihram. Cuma bila sampai ke Mekah, yang isteri ni duduk dalam hotel je lah dulu. Jangan pergi tawaf. Yang suami pergi selesaikan, kalau nak buat umrah dulu, selesaikan tawaf sa'i tahallul. Ustaz, macam mana sedihlah kami. Kami ni first time pergi ke Mekah, tak boleh tawaf. Ingat, ini adalah ketentuan dari Allah. Bukan haid ni kita buat-buat. Bukan buat-buat. Kalau kita buat-buat lain. Ini juga datang dari Allah. Tunggu apabila dah suci, maka tak ada masalah lah nak pergi tawaf, nak pergi sembahyang berjemaah. Cerita tentang itu kepada orang yang nak pergi umrah. Wallahu a'lam. Satu perkara lagi, memandangkan kita dah nak masuk bulan Zulhijjah. Minggu depan pun dah Zulhijjah dah, kelas Selasa. Jadi saya ambil kesempatan minggu ni nak ingatkan kepada sesiapa yang mengambil bahagian korban. Masjid kita buat berapa ekor? 15. Masya Allah. Alhamdulillah. Sembelih hari ke berapa? 15. Alhamdulillah lah. 15 ekor Alhamdulillah. Maknanya kepada yang mengambil bahagian korban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Barang siapa yang melihat masuknya bulan Zulhijjah dan dia nak buat ibadat kurban, maka disunatkan tidak memotong kuku dan mana-mana bulu. Bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga hari sembelih, sunat kita biarkan, jangan potong kuku dan jangan potong mana-mana bulu di badan. Jadi nak buatnya mana? Hujung-hujung bulan Zulkaidah tu kita potong kuku saja. 28, 29 Zulkaidah kita potong kuku, mana-mana bulu nak cukur, nak clear tu clear. Daripada 1 Zulhijjah sehingga hari sembelih, jangan sunatlah, sunat tak potong kuku, sunat tak cabut mana-mana bulu. Tak lama pun. Dalam masa 2 minggu je. Kan? Tak lama, dah 2 minggu, okeylah, jangan sampai 2 bulan nanti jadi semak belantara pula. Kan? Dia yang sunatnya dalam masa 1 Zulhijjah sehingga hari sembelih.
kata Imam An-Nawawi, sebagai kita mengingati, kita feeling sama orang yang berada di Mekah sana dalam keadaan ihram disunatkan. Dan bila orang wukuf pada 9 Zulhijjah, disunatkan kepada orang yang tidak buat haji melakukan ibadat puasa. Puasa sunat 9 Zulhijjah. Puasa apa ni? Panggil puasa Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaum Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Rasulullah ditanya apakah fadilat, kelebihan pahala puasa 9 Zulhijjah ini. Rasulullah kata apa dia? Menghapuskan dosa setahun yang lepas dan setahun akan datang. Ini kelebihan puasa pada satu hari 9 Zulhijjah. Dah okeylah ustaz, kalau gitu saya puasa pasal saya buat dosa setahun. Ini dosa-dosa kecil, kadang-kadang kita tak terlepas terbuat dosa. Tapi kalau dosa-dosa besar, itu perlu taubat yang khususlah. Kita pakai azam untuk puasa. Boleh ni? Ya Allah, ni sehari je. Kalau syawal baru ni 6 hari. Ada orang tak tahu, ustaz, baki 3 hari lagi. Banyak sangat open house, ustaz, nak kahwin lagi. Ustaz, baki 1 hari lagi tak cukup 6. Yang lagi hebat, baki 6 hari lagi. Itu power sekali. Jadi, yang ni sehari saja. Yang ni sehari saja. InsyaAllah kita niat, tahun ni aku nak puasa lah 9 Zulhijjah ni. Pahala besar Nabi janji ni. Pada isteri-isteri, anak-anak perempuan yang nak qada puasa, suruh dia orang qada, pilih tarikh-tarikh macam ni. 9 Zulhijjah tu pakat puasa. Tiba-tiba datang 9 Zulhijjah, ada keluarga dari kampung datang ramai-ramai. Tak boleh nak puasa kita, layan dia makan. InsyaAllah kalau malam ni kita azam betul-betul, kita dapat pahala dah. Ataupun sampai masa nanti kita sakit, kita kena makan ubat ke apa ke, InsyaAllah kita niat ni dah dapat pahala. Kita azam sungguh-sungguh sampai masa nanti nak buat. Tapi janganlah kalau jatuh ustaz saya niat je lah. Kita janganlah nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita diberi kekuatan untuk beramal bila kita belajar ilmu macam ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.